Assalamualaikum dan selamat pagi kepada dokter dan juga Miss. Kami daripada kumpulan lelaki yang terdiri daripada 6 orang ahli, termasuk saya sendiri Muhammad Syahrul dengan memegang matriks BA 23110381. Untuk tugasan ini, kami telah memilih soalan satu yang bertajuk konflik ketenteraan antara Amerika Syarikat dan juga Iran, analisis berdasarkan teori-teori utama dalam hubungan antarabangsa. Baiklah, bagi memenuhi keperluan penilaian tugasan berkumpulan ini, kami akan membentangkan latar belakang konflik, faktor-faktor yang menyumbang kepada konflik tersebut, analisis berdasarkan 3 teori utama dalam hubungan antarabangsa, serta kesimpulan daripada kajian yang telah dijalankan. Baik, saya akan memulakan pembentangan dengan bahagian pengenalan. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran merupakan salah satu konflik geopolitik yang paling kompleks dan berpanjangan dalam hubungan antarabangsa. Konflik ini bukan berlaku dalam tempo yang singkat, tetapi telah berlalutan selama beberapa dekad sehingga memberikan kesan kepada kestabilan politik, ekonomi, dan keselamatan dunia. Secara umumnya, konflik ini didorong oleh beberapa faktor utama seperti persaingan kuasa, perbezaan ideologi politik, dan kepentingan strategi kedua-dua negara di rantau Asia Barat. Amerika Syarikat berusaha mengekalkan pengaruhnya di rantau tersebut, manakala Iran pula ingin mengukuhkan kedudukannya sebagai kuasa serantau. Persaingan inilah yang menyebabkan hubungan kedua-dua negara terus tegang sehingga ke hari ini. Ketegangan ini memuncak selepas berlakunya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Peristiwa tersebut telah mengubah hubungan antara kedua-dua negara daripada sekutu kepada musuh. Sejak itu, pelbagai isu seperti program nuklir Iran, sekatan ekonomi, tindakan ketenteraan telah menjadikan hubungan mereka semakin rumit. Selain itu, konflik ini turut memberi perhatian kepada kedudukan Selat Hormuz yang merupakan laluan utama perdagangan minyak dunia kerana sebahagian besar ekspor minyak global melalui kawasan ini. Oleh itu, sekiranya berlaku ketegangan atau gangguan di Selat Hormuz, bekalan minyak dunia boleh terjejas, sekaligus memberikan kesan kepada harga minyak, perdagangan antarabangsa, dan pertumbuhan ekonomi global. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sahaja melibatkan kepentingan kedua-dua negara, malah turut memberikan implikasi yang besar terhadap keselamatan serantau, kestabilan ekonomi dunia, dan hubungan antarabangsa. Oleh sebab itu, konflik ini penting untuk dikaji bagi memahami punca, perkembangan, serta kesannya terhadap masyarakat antarabangsa. Baiklah, seterusnya kita masuk ke dalam latar belakang konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Untuk sejarah hubungan antara Amerika dan juga Iran, pada mulanya mereka merupakan sekutu semasa Perang Dingin dalam usaha untuk mengekang kekuasaan Soviet Union. Tapi hubungan mereka ini mulai renggang apabila berlakunya rampasan kuasa oleh Muhammad Mossadegh pada tahun 1993. Dan pihak mereka coba untuk memberi bantuan dengan melakukan campur tangan dalam menggulingkan Muhammad Mossadegh. Tetapi masyarakat Iran berpendapat bahwa mereka ini campur tangan mereka merupakan pencabulan atas kedaulatan negara mereka, dan hubungan mereka ini semakin renggang apabila berlakunya revolusi 1979, yang mana Iran ini mereka melabelkan Amerika sebagai kuasa barat yang mencaburi kedaulatan mereka. Dan seterusnya, kesan daripada konflik yang berlaku antara Amerika dan juga Iran ini, yang pertama adalah konflik ini dia berpanjangan dan juga dia telah menjejaskan kestabilan politik di Timur Tengah karena meningkatkan ketegangan antara negara-negara serantau serta mencetuskan konflik proksi. Seterusnya dari sudut ekonomi, sekatan ekonomi yang dikenakan terhadap Iran telah melemahkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut, dan di samping itu dia memberi kesan kepada pasaran minyak dunia melalui turun naik harga minyak mentah. Dan konflik ini dia juga mengancam keselamatan global apabila kedua-dua negara ini dorang saling meninggalkan keupayaan ketenteraan dan terlibat dalam konfrontasi yang berpotensi
mencetuskan peperangan berskala besar. Selain itu, hubungan diplomatik antara kedua negara ini semakin tegang sehingga menyebabkan kesukaran dalam usaha rundingan berhubung program nuklir Iran, sekaligus meningkatkan kebimbangan masyarakat antara bangsa terhadap risiko penyebaran senjata nuklir. Seterusnya kita masuk kepada perkembangan konflik dalam konteks semasa. Yang pertama adalah ketegangan di Selat Hormuz. Untuk bagian ini, Selat Hormuz seperti yang kita tahu merupakan laluan utama perdagangan minyak dunia, dan sebarang konflik di kawasan ini boleh mengganggu bekalan minyak global. Jadi, ketegangan di Selat Hormuz ini menyebabkan yang pertama, harga minyak dunia meningkat. Yang kedua, ketidaktentuan pasaran ekonomi global dan juga ancaman terhadap keselamatan maritim. Seterusnya, konfrontasi ketenteraan. Untuk ini, Amerika Serikat ini mereka meningkatkan operasi keselamatan maritim di Rantau Teluk. Dan Iran dorang melihat kehadiran tentara Amerika itu sebagai ancaman untuk kedaulatan mereka. Seterusnya, kedua-dua negara ini saling mengeluarkan ancaman dan meningkatkan kesiapsiagaan ketenteraan, yang mana risiko salah tafsir antara dua negara ini boleh menyebabkan konflik itu dia berlaku dalam skala yang besar. Seterusnya adalah pengaruh hubungan Amerika dan juga Israel. Untuk ini, seperti yang kita tahu, Amerika ini mereka merupakan sekutu utama Israel. Dan konflik antara Israel dan juga Iran sering melibatkan campur tangan Amerika Serikat. Dan Iran ini mereka menyokong kumpulan seperti Hezbollah, dan keadaan ini dia sangat merumitkan usaha untuk damai di Timur Tengah. Dan yang terakhir sekali adalah rundingan diplomatik. Kedua-dua negara ini mereka saling berusaha untuk meneruskan rundingan diplomatik. Tapi isu seperti program nuklir, sekatan ekonomi, dan juga kepentingan geopolitik masih menjadi halangan utamalah untuk mencapai damai antara dua kuasa ini. Dan hubungan Amerika Serikat dan juga Iran ini kekal tegang walaupun terdapat usaha untuk mengarahkan konflik ini. Baiklah, nama saya Azmi Akmal. Sekarang saya akan membentangkan tentang konflik utama Amerika Syarikat dan juga Iran. Jadi faktor pertama ialah aspek keselamatan dan ketenteraan. Amerika Syarikat melihat Iran sebagai ancaman kepada kestabilan dan keselamatan di Timur Tengah. Iran pula menganggap kehadiran tentera Amerika Syarikat di rantau tersebut sebagai ancaman kepada kedaulatan negaranya. Jadi ianya menyebabkan kedua-dua negara sentiasa meningkatkan kesiapsiagaan ketenteraan dan menimbulkan ketegangan yang berpanjangan. Selain itu, faktor kedua ialah program nuklir Iran. Amerika Syarikat bimbang bahawa program tersebut boleh digunakan untuk menghasilkan senjata nuklir yang mampu mengancam keselamatan serantau dan global. Walaupun Iran menegaskan bahawa program nuklirnya adalah untuk tujuan keamanan dan penjagaan tenaga, namun Amerika tetap mengenakan sekatan terhadap Iran. Seterusnya ialah faktor politik dan ideologi. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran mula merosot selepas revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Sejak itu, kedua-dua negara mempunyai perbezaan ideologi dan sistem politik yang ketara. Amerika Syarikat pula mengamalkan sistem demokrasi liberal, manakala Iran berasaskan pemerintahan Islam. Perbezaan ini yang menyebabkan kedua-dua negara sering bertentangan dalam pelbagai isu antarabangsa. Selain itu, konflik ini juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik di Timur Tengah. Amerika Syarikat berusaha mengekalkan pengaruhnya di rantau tersebut melalui kerjasama dengan negara sekutu seperti Israel dan Arab Saudi. Pada masa yang sama, Iran turut berusaha memperluaskan pengaruhnya melalui hubungan dengan beberapa kumpulan dan negara di rantau tersebut. Oleh demikian, persaingan untuk mendapatkan pengaruh ini sering mencetuskan ketegangan dan konflik.
Yang terakhir adalah faktor yang kelima, ialah kepentingan Selat Hormuz dan sumber tenaga. Selat Hormuz merupakan laluan utama bagi penghantaran minyak dan gas ke pasaran dunia. Oleh itu, sebarang konflik atau gangguan di kawasan ini boleh menjejaskan bekalan tenaga global serta menyebabkan kenaikan harga minyak. Oleh itu, kedua-dua negara mempunyai kepentingan strategik di kawasan Selat Hormuz. Selamat petang dan salam sejahtera. Bagian ini saya akan menganalisis konflik antara Amerika Serikat dan Iran menggunakan 3 teori utama dalam hubungan antar bangsa, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Ketiga-tiga teori ini memberikan perspektif yang berbeda tentang mengapa konflik berlaku, bagaimana kedua negara bertindak, dan apakah faktor yang menyebabkan konflik tersebut terus berpanjangan. Yang pertama, menurut teori realisme, sistem antara bangsa tidak mempunyai kuasa tertinggi yang mampu mengawal semua negara. Oleh itu, setiap negara ini perlu bergantung kepada kekuatan sendiri untuk menjamin keselamatan lah. Bagi Amerika Serikat pula, tindakan seperti sekatan ekonomi dan tekanan ketenteraan ini dia bertujuan untuk mengekalkan pengaruhnya di Timur Tengah. Manakala Iran pula dia memperkukuhkan pertahanan termasuk pembangunan peluru berpandu dan program nuklir bagi melindungi keselamatan negaranya. Jadi situasi ini akhirnya mewujudkan security dilemma, yaitu apabila tindakan mempertahankan diri oleh satu negara dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, sekaligus menyebabkan ketegangan terus meningkat dan terus berlakulah. Oke, seterusnya kita masuk kepada perspektif liberalisme. Dari perspektif liberalisme pula adalah konflik tidak semestinya berakhir dengan peperangan, karena negara masih boleh bekerja sama melalui diplomasi dan institusi antar bangsa. Contoh terbaik ialah perjanjian nuklir JCPOA pada tahun 2015 yang bertujuan mengehatkan program nuklir Iran sebagai pertukaran kepada pengurangan sekatan ekonomi. Namun, ataupun walau bagaimanapun, apabila Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018, hubungan kedua negara ini kembali menjadi semakin tegang. Ini menunjukkan bahwa kejayaan kerjasama bergantung kepada komitmen semua pihak untuk mematuhi perjanjian antara bangsa. Dan yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme pula dia menjelaskan bahwa konflik bukan hanya berpunca daripada kuasa ketenteraan atau ekonomi, tetapi ianya dipengaruhi oleh identiti, sejarah, dan persepsi sebuah negara tersebut. Peristiwa seperti revolusi Iran yaitu pada tahun 1979 dan krisis tebusan telah membentuk hubungan yang tegang antara kedua negara sehingga hari inilah di mana Amerika Serikat melihat Iran sebagai ancaman kepada kestabilan serantau, manakala Iran pula menganggap Amerika Serikat sebagai simbol campur tangan kuasa barat. Selain itu, penggunaan retorik politik seperti gelaran negara penaja keganasan turut mengukuhkan persepsi negatif dan menyukarkan usaha untuk mencapai perdamaian. Sebagai rumusannya, setiap teori memberikan penjelasan yang berbeda terhadap konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Realisme menekankan persaingan kuasa dan keselamatan, manakala liberalisme melihat kepentingan diplomasi dan kerjasama antara bangsa, manakala konstruktivisme pula memberi fokus kepada identiti sejarah dan persepsi. Oleh itu, konflik ini lebih sesuai difahami melalui gabungan ketiga perspektif karena ianya melibatkan faktor ketenteraan, politik, ekonomi, dan juga ideologi. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.
Oke, Assalamualaikum. Nama saya Zamirul Aizi bin Jamil dan nama metrik saya BA23110094. Hari ini saya akan menerangkan mengenai persaingan kuasa besar dalam konflik antara US dan Iran. Persaingan pertama dapat dilihat melalui aspek ketenteraan. Amerika Syarikat terus mengekalkan kehadiran tentera-tenteranya di Timur Tengah bagi melindungi kepentingan strategik serta sekutu-sekutunya di rantau tersebut, seperti Israel dan negara-negara Teluk. Pada masa yang sama, Iran pula berusaha memperkukuhkan keupayaan pertahanannya dengan membangunkan peluru berpandu jenis balistik dan meningkatkan sistem pertahanan negara. Tindakan kedua-dua negara ini menunjukkan bahawa kekuatan ketenteraan masih menjadi instrumen penting untuk memastikan keselamatan negara dan mengekalkan pengaruh di Timur Tengah. Selain itu, persaingan antara Amerika Syarikat dan Iran juga berlaku dalam aspek ekonomi, iaitu apabila Amerika Syarikat telah mengekalkan pelbagai sekatan ekonomi terhadap Iran, khususnya dalam sektor minyak, kewangan dan perdagangan antarabangsa. Tujuan sekatan ini adalah untuk memberi tekanan kepada Iran agar mengubah dasar berkaitan program nuklear dan pengaruhnya di rantau Timur Tengah. Walau bagaimanapun, Iran berusaha mengurangkan kesan sekatan dengan memperluaskan hubungan ekonomi bersama negara-negara seperti China dan Rusia. Keadaan ini menunjukkan bahawa kekuatan ekonomi juga merupakan salah satu alat penting dalam persaingan kuasa besar tanpa perlu menggunakan kekuatan ketenteraan secara langsung. Okey, seterusnya, persaingan ini turut melibatkan aspek geopolitik, iaitu apabila Amerika Syarikat berusaha mengukuhkan kedudukannya melalui hubungan strategik dengan Israel dan negara-negara Teluk. Sebaliknya, Iran memperluaskan pengaruhnya melalui hubungan dengan sekutu dan kumpulan yang menyokong kepentingannya di negara-negara Islam seperti Iraq, Syria, Lebanon dan termasuk Yaman. Persaingan ini memperlihatkan usaha kedua-dua negara untuk memastikan kepentingan nasional mereka terus terpelihara serta mengekalkan keseimbangan kuasa di rantau Timur Tengah. Maka secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar pertikaian dua hala sahaja, tetapi mencerminkan persaingan kuasa besar yang melibatkan aspek ketenteraan, ekonomi dan geopolitik. Persaingan ini bukan sahaja memberi kesan kepada kestabilan Timur Tengah, malah turut mempengaruhi keselamatan dan ekonomi global secara keseluruhannya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Kimson Albert, nomor matriks BA23110024, dan pada pembentangan ini saya akan membentangkan tentang implikasi konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terhadap Asia dan sistem antarabangsa. Pertama adalah dari aspek keselamatan serantau dan global. Konflik ini telah meningkatkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan mewujudkan risiko penglibatan kuasa-kuasa besar seperti China dan Rusia. Selain itu, ancaman terhadap Selat Hormuz boleh menjejaskan bekalan tenaga kepada negara-negara Asia seperti China, Jepun, India dan Korea Selatan yang bergantung kepada import minyak dari Timur Tengah. Menurut Wang dan Zhang, persaingan antara Amerika Syarikat dan Iran berpotensi meningkatkan risiko eskalasi konflik yang boleh menjejaskan keselamatan global. Situasi ini bertepatan dengan teori realisme yang mewujudkan bahawa setiap negara akan bertindak untuk mempertahankan kepentingan nasional serta mengekalkan keimbangan kuasa. Untuk isi kedua pula dari aspek kestabilan ekonomi dunia, Selat Hormuz merupakan laluan utama perdagangan minyak mentah dan gas asli cecair atau LNG. Sekiranya laluan ini terganggu, harga minyak dunia akan meningkat, kos pengangkutan juga akan bertambah, dan rantaian bekalan global turut terjejas. Keadaan ini memberi tekanan kepada pertumbuhan ekonomi dunia, terutamanya negara yang bergantung kepada import tenaga. Menurut Meza Ari, Al-Sada dan Koch, gangguan di Selat Hormuz boleh menjejaskan perdagangan minyak dan LNG dunia. Selain itu, Karsenas, Pesaran dan Smith juga turut menegaskan
bahwa laluan ini sangat penting kepada kestabilan ekonomi global. Keadaan ini selaras dengan teori liberalisme yang menekankan bahwa negara-negara saling bergantung dalam aspek ekonomi. Akhir sekali ialah dari aspek hubungan antar bangsa dan diplomasi global. Konflik ini telah meningkatkan persaingan dan perebutan pengaruh antara kuasa-kuasa besar di dunia ini. Hal ini karena pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu turut memainkan peranan penting dalam menggalakkan rundingan dan penyelesaian konflik secara aman. Namun begitu, perbezaan kepentingan antara negara sering menjadi cabaran dalam mencapai persefahaman bersama. Menurut Ikenberry pada tahun 2018, peningkatan geopolitik memberi cabaran kepada sistem antara bangsa yang berasaskan kerjasama dan multilateralisme. Situasi ini juga dapat dijelaskan melalui teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa tindakan sesebuah negara dipengaruhi oleh identiti, norma, dan persepsi mereka terhadap ancaman. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada dokter dan juga Miss. Kami daripada kumpulan lelaki yang terdiri daripada 6 orang ahli, termasuk saya sendiri Muhammad Syarul dengan memegang matriks BE 23110381. Untuk tugasan ini kami telah memilih soalan satu yang bertajuk konflik ketenteraan antara Amerika Syarikat dan juga Iran, analisis berdasarkan teori-teori utama dalam hubungan antara bangsa. Baiklah, bagi memenuhi keperluan penilaian tugasan perkumpulan ini, kami akan membentangkan latar belakang konflik, faktor-faktor yang menyumbang kepada konflik tersebut, analisis berdasarkan 3 teori utama dalam hubungan antar bangsa, serta kesimpulan daripada kajian yang telah dijalankan.